So, ASB ke ASBF? Mana yang lebih bagus? Saya bagi kepada anda 3 lah. Okay, poin yang pertama, ASB, ASBF ni kita kena faham dulu, tujuan ni berbeza. Tujuan ASB, tujuan ni adalah untuk apa? Untuk kita nak simpan duit kita dan untuk gandakan pulangan lah ke atas simpanan kita itu. Sebab apa? Sebab bila kita simpan, ASB ni maksudnya kita simpan cash. So setiap bulan kita, misalnya anda buat auto debit daripada bank anda RM100 setiap bulan. Okay, tolak. Tutup mata, tolak je. Biarlah apa nak jadi, percaya je. Okay, duit tu selamat, satu. Yang kedua, kita akan dapat dividen di akhir tahun. Itu tujuan ASB, bina simpanan. ASBF pula tujuannya berbeza. ASBF ni tujuan dia ada beberapa tujuan. Antaranya adalah untuk buat force saving. Force saving ni maksudnya kita nak paksa diri kita untuk menyimpan. Especially orang yang susah betul nak simpan. Dia pantang tengok duit dia. Nampak je duit nak belanja, nampak je duit nak belanja. Orang ni memang first kena jumpa doktor kewangan. Yang kedua, memang kena buat sesuatu perkara yang boleh memaksa diri anda untuk menyimpan duit tanpa gagal. Antaranya kita buat ASBF. So bila anda buat ASBF, let's say lah anda buat loan misalnya RM50,000. Okay, saya pun tak tahu rate sekarang ni anda boleh pergi ke bank-bank. So let's say lah kalau RM50,000 ni based on my own experience sebelum-sebelum ni dalam lingkungan RM200-300 lah sebulan. So bermaksud setiap bulan anda kena bayar bank RM200 ke RM300. So anda paksa diri anda. Yes, bank ambil keuntungan tu betul, tapi at least ada portion anda itu anda dapat. Itu tujuan kenapa orang buat ASBF lah. Yang kedua, orang buat ASBF ni sebab mereka nak dapatkan return yang lebih. Okey, yang ini anda kena tengok video saya lah, yang mana saya buat calculation. Saya ajar kepada anda cara nak calculate mana lebih berbaloi dari segi pulangan kalau kita melabur seperti biasa menggunakan cash, iaitu ASB, ataupun ASBF. So itu yang kedua, dari segi pulangan. Dan yang ketiga, sebelum anda melabur dalam ASBF ni, anda kena faham ASBF ni, it is not a saving, it is a leverage investment. Okay, leverage investment ni maksudnya kita buat hutang dengan bank untuk melabur. Sebab kita expect return ataupun dividen yang kita dapat itu lebih tinggi daripada kos keuntungan yang bank charge kepada kita. Okay, so that's what tujuan itu berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, ASB dengan ASBF. Anda kena faham, bila anda melabur dalam ASB ini, duit anda itu cair. Cair ni maksudnya anda boleh keluarkan. Let's say sesuatu perkara berlaku, emergency lah kan, kecemasan. Tiba-tiba rumah anda terbakar. Let's say rumah yelah covered insurance, tapi perabot tak. So anda kena beli perabot baru. Anda boleh keluarkan duit daripada ASB yang anda dah kumpul mungkin dah 10-20 tahun yang lepas. Anda boleh keluarkan sedikit. Tetapi ASBF ini merupakan hutang. Anda tak boleh nak tiba-tiba keluarkan duit sebab itu hutang. So apa yang anda kena buat, anda kena surrender sijil ataupun ASBF tersebut lah. Kena tutup loan. Kan dia ada prosesnya, dan proses ni mengambil masa. Mungkin mengambil masa sebulan, mungkin mengambil masa 2 bulan. Saya ada student saya yang nak tutup dia punya sijil itu mengambil masa 2-3 bulan baru boleh tutup. Dan tahap yang ketiga ini bagi saya penting juga. Orang yang simpan dekat dalam ASB, tempoh pelaburan anda jangka masa pendek. Tapi orang yang melabur ASBF ni, tempoh pelaburan ataupun jangka masa pelaburan itu panjang. Kenapa saya cakap short term dan long term? Sebab bila kita simpan duit dalam ASB sikit, so return yang kita dapat pun berdasarkan kepada berapa amount yang kita dah simpan. Tapi dalam ASBF ni, anda tak boleh nak main game short term. Oh, saya nak buat ASBF 3 bulan. Mana boleh? Setahun pun tak boleh. Kan? Short term ni bahaya dan berisiko. Mungkin anda rugi. Kenapa saya cakap begitu? Sebab ASB ni dia bayar dividen, dia bukan bayar setiap hari. Bukan dia bayar setiap bulan. Dia bayar setahun sekali. So kalau anda buat ASBF, anda kena tunggu ASNB umumkan dividen. Barulah dividen tu dapat. Itu satu. Yang kedua, bila anda buat pinjaman bank, okay, ASBF ni kena pinjam duit bank, betul? Bank pandai. Bank ni pandai. Saya ni kan, kalau nak deal dengan bank, anda kena tahu bank ni bisnes. Okay, mereka lah sales person yang terbaik. Okay? Mereka akan untung dulu sebelum anda untung. So, awal-awal for the first 1, 2, 3 years, bila anda buat loan, bank dah ambil untung siap-siap. So, kalau anda go to ASBF ni short term, bank terima kasih kepada anda. Sebab bank dah
untung. Anda belum untung lagi. Sebab itu ideally kalau anda nak buat ASBF ni, plan anda kena long term plan. Okay, 5 years and more lah. Okay, 5 to 10 years. Kalau setakat setahun 2 tahun, janganlah masuk ASBF. Banyak lagi instrumen-instrumen pelaburan yang anda boleh masuk yang lebih sesuai dengan anda. Ataupun kalau tak tahu, belum ada ilmu, anda boleh start dengan ASB dulu. So, here's a tip bagi mereka yang nak gatal tangan berjinak-jinak juga dalam masuk ASBF ini tapi belum ada simpanan. Kalau anda ada modal RM500 untuk anda masukkan dalam ASBF, let's say lah, ataupun untuk anda simpan seperti biasa, what you do, you break it 50-50. Let's say RM500 tu anda pecahkan kepada 2, 250 anda letak dalam ASB seperti biasa. Letak je cash macam biasa. Lagi 250 itu anda boleh apply ASBF. Maksudnya, pinjam daripada bank the amount that yang anda boleh pinjam dengan monthly installment RM250 lah. So, separuh cash ASB, separuh ASBF. Anda akan dapat kelebihan kedua-duanya dan keburukan kedua-duanya. Baru fair.